Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang telefon pintar. Mengikut Wikipedia, telefon pintar ataupun telefon bijak dalam bahasa Inggerisnya smartphone adalah sebuah telefon bimbit yang mempunyai ciri perkomputeran maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit biasa. Telefon pintar ini mempunyai pelantar seperti Android, iOS dan Windows Phone. Ia juga menggunakan sistem pengendalian yang menyediakan satu pelantar untuk pembinaan aplikasi. Kita bergerak kepada kelebihan telefon pintar. Kelebihan telefon pintar yang pertama adalah alat untuk melayari internet. Sebagaimana yang kita tahu, dalam musim pandemik ini, kebanyakan kelas tidak dapat dilakukan secara fizikal. Jadi, telefon pintar lah yang akan menjadi salah satu medium untuk pembelajaran atas talian. Telefon pintar juga boleh digunakan oleh pelajar untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah kepada mereka. Sebagai contoh, jika pensyarah menginginkan pelajar tersebut untuk buat satu dokumentasi tentang haiwan-haiwan eksotik, pelajar-pelajar boleh menggunakan internet untuk mencari info-info yang mereka perlukan, dan ini akan memudahkan mereka untuk menyiapkan tugasan tersebut. Kelebihan kedua ialah perkhidmatan GPS. Dengan adanya GPS, kita tidak lagi perlu khawatir untuk sesat. Kita tidak perlu takut untuk sesat kerana GPS akan sentiasa membantu kita ke tempat yang kita ingin tujui. Tapi janganlah dengan adanya GPS pun kita masih lagi sesat. Selain daripada sesat, GPS juga boleh membantu kita untuk menganalisa jalan mana yang akan membawa kita ke tempat yang kita ingin tujui dengan lagi cepat. Kita dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas, kita juga dapat mengelak tempat-tempat yang berlakunya aksiden, kita juga dapat mengelak tempat yang ada sekatan jalan raya. Seterusnya, telefon pintar juga dapat menghubungkan orang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang berada jauh dari ibu bapa tetap dapat berhubung dengan ibu bapa mereka walaupun berjauhan. Sebagai contoh, saya sendiri, saya asal daripada Kelantan, jadi semasa saya belajar di UIA Gombak, saya masih lagi boleh untuk berhubung dengan ibu bapa saya dengan menggunakan telefon pintar. Selain itu, telefon pintar juga dapat digunakan oleh pasangan suami isteri yang berjauhan. Sebagai contoh, mungkin si suami perlu berada di Sabah atau Sarawak untuk tugasan kerja, tetapi si isteri berada di Semenanjung Malaysia. Dengan adanya telefon bimbit, telefon pintar ini, mereka dapat berhubung. Hal ini akan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan seperti kata pepatah, seperti isi dan kuku yang saling menahan rindu sesama sendiri di berlainan tempat. Seterusnya, kebaikan telefon pintar seterusnya adalah sebagai alat hiburan. Telefon pintar juga boleh digunakan untuk mendengar muzik, ianya juga boleh digunakan untuk melihat video. Sebagai contoh, jika kita ingin mendengar muzik, kita boleh melayari laman web seperti Spotify. Untuk melihat video-video pula, kita boleh menggunakan YouTube. Selain itu, telefon pintar juga boleh digunakan untuk bermain permainan video. Sebagai contoh, terdapat banyak permainan video yang viral sekarang ini seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Dengan adanya telefon pintar, kita dapat mengisi masa lapang kita dengan menggunakannya daripada membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah lain seperti melepak apa semua tu. Sekarang kita akan bergerak ke keburukan telefon pintar. Walaupun telefon pintar banyak kebaikannya, kita tidak dapat menafikan yang telefon pintar juga mempunyai keburukan. Keburukan pertama ialah radiasi. Telefon pintar akan mengeluarkan satu radiasi, iaitu radiasi elektromagnetik yang tinggi,
jika kita menggunakan internet yang berlebihan. Radiasi ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti tumor otak dan juga kanser kulit. Seterusnya, telefon pintar juga akan boleh menjadi gangguan kepada mata. Sebagai contoh, jika kita terlalu kerap menatap layar skrin, mata kita akan menjadi suram, kering dan juga kita akan mengalami gejala sakit kepala. Cahaya kelihatan tenaga tinggi HEV yang dipancarkan oleh skrin telefon pintar, boleh menyebabkan ketegangan kepada mata, dan ini akan merosakkan retina mata kita secara perlahan-lahan. Seterusnya, kemampuan bersosial akan menjadi kurang. Pengguna telefon pintar ini akan lebih cenderung untuk berkomunikasi atau bersosial dalam dunia digital sahaja. Mereka tidak akan boleh berkomunikasi secara elok jika berdepan. Jadi, jika hal ini berterusan, ini akan menyebabkan mereka menjadi seorang yang introvert ataupun seorang yang tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang lain jika tidak melalui dunia digital. Selain itu, telefon pintar juga akan menyebabkan kita untuk sukar tidur. Telefon pintar ni dia akan mengeluarkan satu cahaya yang dinamakan sebagai blue light atau cahaya biru yang menyerupai cahaya hari siang. Jadi cahaya ini akan menyebabkan otak kita untuk menerima isyarat yang kita ni masih berada di siang hari. Jadi ini akan membingungkan tubuh kita. Jadi tubuh kita akan fikir kita masih berada di siang hari. Jadi kenapa perlu tidur? Oleh itu, jika kita menggunakan telefon pintar sejam ataupun 2 jam sebelum tidur, kita akan mengalami kesukaran untuk tidur malam. Sebagai konklusi, terdapat pepatah English yang menyatakan there are two sides of a coin, yang bermaksud setiap shilling mempunyai dua sisi yang berbeza. Dalam hal ini, telefon pintar juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang sendiri. Tiada bahaya yang akan disebabkan oleh apa-apa jika kita sendiri yang tidak terbawa-bawa ke dalamnya. Kita perlulah mengambil langkah bijak untuk mendapatkan sebanyak mana aspek positif daripada telefon pintar dan meninggalkan segala aspek negatif. Kita perlu bijak untuk tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Oleh itu, menyedari kebaikan dan keburukan ini akan menyebabkan kita untuk kawal diri kita daripada melakukan benda-benda yang tidak kita ingini. Ini akan dapat membantu kita bukan sahaja untuk mengatasi masalah-masalah yang dibawa oleh telefon pintar. Kita juga akan dapat mengatasi lagi banyak masalah atau bencana yang akan datang dalam hidup kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.